Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Sabah UMNO menegaskan pendirian teguh untuk tidak mencalonkan mana-mana pemimpin yang telah berpaling tadah atau menyokong gabungan rakyat Sabah GRS dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Keputusan ini menurut pengerusi UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, bertujuan untuk memastikan calon yang dipilih adalah mereka yang benar-benar setia kepada parti dan fokus kepada kepentingan rakyat serta negeri dan bukannya individu yang didorong oleh agenda pribadi. Dalam satu sidang media selepas program lawatan Tahun Baru Cina Barisan Nasional Sabah di Pasar Tamu Gaya Street di Kota Kinabalu, Bung Mokhtar menyatakan bahwa UMNO Sabah telah mengambil langkah untuk memperkukuhkan parti selepas mengalami krisis dalaman yang menyaksikan beberapa pemimpinnya menyokong GRS yang bertentangan dengan keputusan parti. Beliau juga menegaskan bahwa pemimpin yang betul-betul setia dan tidak mudah beralih sokongan telah dikenal pasti sebagai calon bagi menghadapi pilihan raya. Antara pemimpin yang menjadi perhatian dalam isu ini adalah Adun Tanjung Keramat, Datuk Syahelmi Yahya, yang juga merupakan timbalan Ketua Menteri, dan Adun Bandar Andi Muhammad Suryandi Bandi. Kedua-dua mereka terus menyokong Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, selepas Sabah Barisan Nasional menarik diri daripada GRS pada Januari 2023. Tindakan mereka mencetuskan ketegangan dalam UMNO Sabah yang menganggap langkah itu sebagai pengkhianatan kepada parti. Syahelmi, yang juga merupakan ahli Parlimen Putatan, sebelum ini menyatakan bahawa beliau sedang bersedia untuk mempertahankan kerusi Dun Tanjung Keramat dalam PRN akan datang. Namun, masih belum jelas sama ada beliau akan bertanding di bawah tiket Barisan Nasional ataupun GRS. Jika beliau memilih untuk bertanding di bawah tiket GRS, beliau akan terpaksa melepaskan kerusi Parlimen Putatan mengikut undang-undang anti lompat parti yang kini berkuat kuasa. Bung Mokhtar sebelum ini telah mencadangkan Jeffrey Noh sebagai calon untuk kerusi Tanjung Keramat, menandakan bahwa UMNO Sabah sudah bersedia untuk menggantikan Syahelmi dengan individu yang dianggap lebih setia kepada parti. Selain itu, Bung Mokhtar turut mengulas mengenai kemungkinan calon untuk kerusi yang majoritinya didiami oleh masyarakat Cina. Beliau menyatakan bahwa belum ada keputusan muktamad dibuat, namun terdapat kemungkinan Barisan Nasional Sabah akan meletakkan calon di kawasan-kawasan tersebut. Isu ini paling penting karena ia berkait rapat dengan strategi Barisan Nasional untuk menarik sokongan pelbagai kaum di Sabah, memandangkan lanskap politik negeri ini yang kompleks dan pelbagai. Walaupun UMNO Sabah secara konsisten menyatakan bahwa mereka tidak berminat untuk membentuk kerjasama politik dengan GRS, terdapat spekulasi bahwa Sabah Barisan Nasional akan membentuk Pakatan Pilihan Raya dengan Sabah Pakatan Harapan. Langkah ini selaras dengan kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan melalui pembentukan Kerajaan Perpaduan. Bung Mokhtar menegaskan bahwa Barisan Nasional Sabah tetap fokus untuk menyatukan semua pihak tanpa mengira etnik atau agama dengan matlamat utama untuk berkhidmat kepada rakyat dan negeri jika diberikan mandat dalam pilihan raya yang akan datang. Keputusan UMNO Sabah untuk tidak mencalonkan pemimpin yang berpaling tadah mencerminkan usaha serius parti itu untuk memperkukuhkan kedudukannya selepas mengalami cabaran besar. Namun, persoalan tetap timbul, sejauh manakah langkah ini akan memberi kesan kepada dinamik politik di Sabah. Syahelmi sebagai seorang pemimpin yang kini memegang jawatan penting dalam kerajaan negeri dilihat mempunyai pengaruh yang besar di kalangan pengundi, khususnya di Tanjung Keramat dan Putatan.
Keputusan beliau sama ada untuk kekal bersama Barisan Nasional atau bertanding di bawah tiket GRS pasti akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil PRN Sabah. Isu ini juga mengetengahkan keberkesanan undang-undang anti lompat parti dalam mengawal budaya politik lompat parti di Malaysia. Walaupun undang-undang ini bertujuan untuk memastikan kesetiaan wakil rakyat kepada parti asal mereka, terdapat kebimbangan bahwa ia mungkin tidak cukup kukuh untuk menghalang wakil rakyat daripada mencari jalan lain untuk mengukuhkan kedudukan politik pribadi mereka. Di pihak GRS, tindakan Haji Jinor yang berjaya mendapatkan sokongan pemimpin UMNO seperti Syahelmi dan Andi Suryandi menunjukkan pengaruh besar beliau dalam politik Sabah. Keupayaan Haji Ji untuk mengekalkan sokongan daripada berbagai pihak, termasuklah mereka yang asalnya daripada Barisan Nasional, menonjolkan GRS sebagai kuasa politik utama di Sabah. Ini pastinya memberi cabaran besar kepada UMNO Sabah yang kini cuba memperkukuhkan kedudukannya selepas kehilangan beberapa pemimpin utama. Dalam konteks ini, langkah UMNO Sabah untuk membentuk pakatan dengan Pakatan Harapan juga menimbulkan persoalan mengenai kesetiaan penyokong tradisional UMNO. Sejauh manakah penyokong ini dapat menerima kerjasama dengan PH yang selama ini dianggap sebagai pesaing ideologi mereka? Adakah pakatan ini akan memberi kelebihan kepada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan atau sebaliknya membuka ruang untuk GRS terus mengukuhkan kedudukan mereka? Kepelbagaian etnik dan agama di Sabah turut memainkan peranan penting dalam menentukan hasil PRN yang akan datang ini. Keputusan Barisan Nasional untuk menyatukan semua pihak tanpa mengira etnik atau agama adalah langkah yang baik secara prinsipnya, namun sejauh mana ia dapat diterjemahkan kepada sokongan pengundi. Dengan pelbagai isu seperti lompat parti, krisis dalaman parti dan strategi Pakatan Baharu, pengundi Sabah kini berada di persimpangan. Mereka perlu membuat keputusan sama ada untuk terus mempercayai parti tradisional seperti UMNO atau beralih kepada alternatif seperti GRS yang dilihat lebih stabil. Perbincangan ini membuka kepada pelbagai persoalan. Adakah UMNO Sabah mampu bangkit selepas krisis dalaman yang melanda? Sejauh mana undang-undang anti lompat parti mampu memastikan kesetiaan wakil rakyat? Dan bagaimanakah kerjasama politik antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan mempengaruhi hasil pilihan raya? Pendapat Anda pula bagaimana? Berikan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Karens VMY. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti perkembangan politik terkini di Sabah. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.